4 penyamun cuba larikan diri ditembak mati. KKM kesan A701V virus COVID-19 bermutasi yang telah tersebar ke sebahagian besar kluster di Semenanjung Malaysia dan Sabah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 4 penjenayah yang menyamun sebuah rumah dan cuba melarikan diri ditembak mati selepas polis terpaksa melepaskan tembakan dalam kejadian di Sungai Buloh, Selangor. Timbalan Ketua Polis Selangor, Dato' Arjunaidi Muhammad berkata, suspek terdahulu melakukan jenayah samun di Taman Pelangi Rawang kira-kira jam 12 tengah hari. Sejam kemudian, polis yang menerima maklumat tentang kejadian terserempak dengan sebuah kereta yang dipandu dalam keadaan mencurigakan di sekitar Hospital Sungai Buloh. Ketika ingin ditahan, pemandu kereta enggan memberi kerjasama dan memecut menyebabkan polis terpaksa mengejar penjenayah itu. Dia tidak boleh meneruskan perjalanan ke hadapan, dia reverse balik melalui jalan yang bertentangan lah. Dan daripada di situ kita telah tim yang ada telah berjaya menahan, dan bila mereka cuba untuk membuat tangkapan, salah seorang keluar dengan senjata parang, menyebabkan kita terpaksa melepaskan tembakan. Setelah beberapa das tembakan dilepaskan, kereta penjenayah terbabas dan pemeriksaan lanjut mendapati 4 individu dalam keadaan tidak sedarkan diri. Siasatan mendapati 4 suspek berusia 20-an adalah kumpulan samun bertopeng yang dikehendaki dan didapati terbabit dengan 50 kes samun sekitar Selangor. 2 daripada suspek memiliki rekod dikehendaki kerana lari dari Perintah Sekatan Akta Pencegahan Jenayah POKA 1959. Pemeriksaan forensik menemui beberapa bilah parang yang disyaki digunakan untuk jenayah samun dan hasil barangan yang disamun. Penghantar makanan yang turut cedera dalam kejadian ini dihantar ke Hospital Sungai Buloh. Seterusnya, seorang pejalan kaki cedera apabila tersepit di antara dinding bangunan dengan 2 buah kereta dalam kemalangan di lorong belakang deretan kedai di Ipoh, Perak awal pagi tadi. Timbalan Ketua Polis Daerah Ipoh, Superintenden Muhammad Nordin Abdullah berkata, pihaknya menerima laporan kira-kira jam 9 pagi tadi melibatkan kereta jenis Perdua Viva dan Mercedes CLA 200 yang diparkir di lokasi kejadian serta mangsa wanita berusia 20 tahun. Siasatan awal mendapati Perdua Viva terbabit melalui lorong tersebut dan secara tiba-tiba mangsa datang melintas di hadapannya. Pemandu kereta berkenaan cuba mengelak namun gagal menyebabkan dia melanggar mangsa dan kereta Mercedes yang diparkir di lorong berkenaan. Keadaan itu menyebabkan mangsa tersepit antara kedua-dua buah kenderaan terbabit. Mangsa yang cedera dibawa ke Hospital Raja Permaisuri Bainun untuk mendapatkan rawatan. Difahamkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak menggunakan peralatan menyelamat bagi mengeluarkan mangsa yang tersepit. Siasatan lanjut masih diteruskan mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang pemilik kedai emas kerugian hampir RM40,000 apabila 2 utas rantai emas dilarikan seorang lelaki yang berpura-pura menjadi pelanggan. Kejadian berlaku di sebuah kedai emas di Bandar Marang, Terengganu petang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Marang, Deputi Superintenden Muhammad Zain Madris, dalam kejadian jam 5.10 petang itu, suspek yang memakai baju merah dan pelitup muka itu dikatakan datang ke premis berkenaan kononnya untuk membeli barangan kemas. Anak kepada pemilik kedai berusia 18 tahun yang tidak mengisyaki apa-apa melayan permintaan suspek yang ingin melihat barangan kemas yang ada. Suspek yang berpura-pura sebagai pelanggan itu kemudian bertindak melarikan diri bersama barangan kemas tersebut dengan menaiki sebuah kereta Proton Gen 2 berwarna kelabu. Kejadian tersebut dirakam kamera litar tertutup CCTV yang berada di dalam kedai berkenaan.
Baiklah, Kementerian Kesihatan KKM mengesan A701V virus COVID-19 bermutasi dalam sampel kluster benteng Lahad Datu di Sabah telah tersebar ke sebahagian besar kluster dalam gelombang ketiga di Semenanjung Malaysia dan Sabah. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, mutasi itu pertama kali dikesan dalam kalangan 22 jujukan SARS-CoV-2 dan antara kluster gelombang ketiga telah dijujukkan ialah teratai, generasi ketiga benteng LD, Tapak Bina Daman Lela, Perigi, Selasih, Saguking, Tenaga, Kasebah Ketil, Bukit dan Kaya. A701V itu kini menular bersama-sama jenis perebak utama D614G berikutan peningkatan luar biasa kes semasa gelombang ketiga. Tambahnya memandangkan kebanyakan kluster mempunyai jenis ini, kehadiran mutasi baru ini kemungkinan memberikan kelebihan tambahan kepada virus itu dalam menjadi strain dominan, menjadikannya lebih mudah untuk menjangkiti. Beliau berkata demikian dalam kenyataan dimuat naik menerusi Facebook hari ini. Dr. Nur Hisham berkata, prevalence A701V dalam kalangan kes gelombang ketiga ialah 86%, manakala D614G ialah 100%. Dalam pada itu, kes harian COVID-19 kekal 4 angka iaitu 1,247 kes menjadikan jumlah kumulatif kes di negara ini 101,565 kes dengan 3 kes kematian hari ini. Selangor kekal mencatatkan kes harian tertinggi iaitu 461 kes bersamaan 37.0%. Daripada jumlah ini, sebanyak 309 kes adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 yang aktif dijalankan di lapangan. Negeri lain yang mencatatkan kes tinggi hari ini ialah Sabah 225 kes dan Johor 205 kes. Dr. Nur Hisham dalam kenyataannya memaklumkan terdapat 1,441 kes sembuh di negara ini menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh sebanyak 82,540 kes. 3 kematian lagi hari ini dengan 2 kes di Sabah dan 1 di Selangor. Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD di Asrama Pekerja Westlight Taman Perindustrian Tampoi Jaya, Johor Bahru selama 14 hari bermula esok. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, PKPD itu membabitkan 231 unit rumah dengan anggaran jumlah penghuni seramai 3,116 orang yang kesemuanya warga asing. Katanya KKM hari ini melaporkan berlaku peningkatan mendadak kes positif COVID-19 dalam kalangan penghuni di asrama itu. Saringan dalam masa 3 hari bermula 21 hingga 23 Disember lalu mendapati seramai 115 orang daripada 3,116 penghuni di asrama pekerja positif COVID-19. Susulan itu katanya atas nasihat dan penilaian risiko oleh KKM, kerajaan bersetuju untuk melaksanakan PKPD di asrama berkenaan. Bertemu kembali. Jenazah bekas Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Johor, Tan Sri Muhammad Aziz, selamat dikebumikan jam 10 pagi tadi di Tanah Penguburan Islam Bukit Alif, Johor Bahru. Allahyarham meninggal dunia akibat sakit tua di Hospital Sultan Ismail Johor Bahru jam 9.50 malam semalam. Anak Allahyarham Abdul Syukur berkata bapanya yang berusia 80 tahun menghidap sakit buah pinggang sejak beberapa tahun lalu. Jenazahnya dibawa pulang ke kediamannya Taman Nong Chik, Johor Bahru bagi memulihkan orang kenamaan memberi penghormatan. Antara yang hadir Menteri Besar Dato' Hasni Mohamad dan Exco Kerajaan Negeri. Allahyarham telah banyak berjasa di Johor, bukan hanya sebagai Speaker Dewan Undangan Negeri tetapi juga beberapa penggal sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, sebagai Exco Kerajaan Negeri dan juga sebagai ahli Parlimen untuk 3 penggal. Jadi banyak jasa beliau, bukan hanya di peringkat negeri Johor tetapi juga peringkat negara.
sebagai timbalan speaker atau timbalan pengurusi UMNO, timbalan pengurusi tetap UMNO, dan kita satu negara merasakan kehilangan besar sebagai seorang tokoh pemimpin yang telah banyak menabur baktinya. Allahyarham dilantik sebagai Speaker Dun Johor dari 2013 hingga 2018. Allahyarham dipilih sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri Parit Yani serta Ahli Parlimen Sri Gading dari 1986 hingga 2013. Beliau juga pernah dipilih sebagai Ketua Bahagian UMNO Sri Gading, Exco Kerajaan Negeri dan Timbalan Pengerusi Tetap UMNO bagi sesi 2009 hingga 2017. Penganut Kristian di seluruh dunia tahun ini menyambut Krismas dalam suasana norma baru akibat pandemik COVID-19. Upacara ibadat juga berbeza apabila ianya perlu dilakukan dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ketat, namun tidak membataskan sambutan perayaan itu secara sederhana. Raja Amanda Raja Faisal meninjau suasana hari Krismas di Ibu Negara siang tadi. Sekitar jam 9 pagi tadi, kebanyakan penganut Kristian hadir ke gereja untuk melakukan ibadah bersama ahli keluarga dan rakan. Meskipun ia boleh dilakukan dalam talian, namun ada yang mahu mengekalkan tradisi perayaan itu setiap tahun. Tempat yang suci, dan bila masa saya datang ke tempat sini, memang saya rasa hati lega sikit. Bersama dengan anak lagi, ini anak yang akhir sekali, dia baru lahir 2 bulan. So saya nak dia rasa dia punya tempat sekali lah. Tinjauan kami di Gereja St. Anthony di Pudu mendapati upacara ibadat Hari Krismas mematuhi SOP yang ditetapkan. Namun ada juga gereja yang ditutup. Prayer ke church sama juga, mereka macam menitibaratkan pasal penjarakan sosial. And then dalam masa yang sama kita orang tak boleh nak macam bersempit. Maksudnya dia kena bagi ruang lah. So normally before this kita orang boleh pergi dengan banyak kawan. So sekarang ni kita orang kena separate everything. Pemerhatian kami di sekitar Ibu Negara pula mendapati jalan raya dan kawasan tumpuan pelancong agak lengang. Dekorasi serta pokok Krismas hanya kelihatan di dalam bangunan serta pusat membeli belah. Walaupun Krismas pada tahun ini tiada sambutan secara besar-besaran, namun orang ramai masih lagi boleh mencipta memori baharu bersama keluarga tersayang dan juga rakan-rakan taulan. Tetapi mesti ingat, SOP jangan dilupakan kerana kita masih lagi berada dalam keadaan pandemik, kita masih belum menang, kita mesti jaga kita. Raja Amanda Raja Faisal melaporkan. Sambutan Hari Natal bagi 3 beranak dari Latvia tahun ini berbeza sedikit apabila meraikannya di kandang kerbau keluarga Mowgli Malaysia. Kelainan sambutan itu turut dikongsikan Mowgli Malaysia Muhammad Syukur Khamis di laman Facebooknya. Ibu muda yang berusia 38 tahun, Eva bersama anaknya Nicole 15 dan Henry 11 tahun meluangkan masa lebih 5 jam bersama Syukur dengan menjalankan pelbagai aktiviti. Antaranya termasuk bermain dengan kerbau, mengelilingi paya dengan perahu dan menikmati makanan tradisional tempatan. Eva berkata dia pertama kali menyambut Hari Natal di luar Kuala Lumpur sejak tinggal di negara ini 10 tahun lalu. Kebiasaannya, keluarga ini menyambut Krismas bersama keluarga di Kuala Lumpur, tetapi pada tahun ini wanita berkenaan terpaksa ke Terengganu kerana urusan kerja dan seterusnya mengambil keputusan menyambut Krismas di negeri berkenaan. Tambah Eva, sambutan Hari Natal ini antara yang paling seronok dan akan diingati sampai bila-bila. Seterusnya, Britain dan Kesatuan Eropah EU akhirnya memeterai perjanjian perdagangan semalam selepas melalui tempoh panjang rundingan sengit selama 10 bulan. Dengan perjanjian itu, ia dijangka mampu meredakan ketegangan ekonomi antara dua pihak susulan Brexit. Ketika United Kingdom dijadual meninggalkan pasaran tunggal EU pada tahun baru ini,
Negara itu tidak perlu lagi berdepan dengan tarif perdagangan rangkaian silang walaupun keadaan itu merenggangkan hubungan rapat yang pernah terjalin selama separuh abad. Perdana Menteri Britain Boris Johnson berkata ia menandakan pihaknya kembali berupaya mengawal undang-undang dan masa depan negara itu. Britain secara rasminya meninggalkan EU pada Januari selepas referendum perpecahan pada 2016, iaitu negara pertama yang berpisah dengan aspek politik dan ekonomi sejak benua itu dibina semula selepas Perang Dunia Kedua. Baiklah, strain baru COVID-19 yang merebak di Britain secara purata 56% lebih mudah merebak daripada versi asal. Media yang memetik kajian oleh Pusat Pemodelan Matematik Penyakit Berjangkit di London School of Hygiene and Tropical Medicine melaporkan peningkatan kemampuan virus itu untuk menular mungkin menyebabkan kemasukan ke hospital dan kematian akibat COVID-19 mencapai tahap yang lebih tinggi pada 2021 daripada 2020. Hasil kajian itu sekaligus mendesak pemberian vaksin dipercepatkan bagi membantu mencegah lebih banyak kematian. Penemuan strain baru itu mengejutkan dunia ketika lebih banyak negara memulakan kempen vaksinasi untuk menghentikan wabak yang meragut lebih 1.7 juta nyawa sejak ia muncul setahun yang lalu di China. Korea Selatan melaporkan jumlah kes COVID-19 tertinggi hari ini ketika perayaan Christmas di negara itu diganggu oleh gelombang ketiga pandemik berkenaan. Sebelum ini, Korea Selatan dipuji sebagai model bagaimana memerangi virus itu. Namun hari ini menyaksikan 1,221 jangkitan baru direkodkan. Sebanyak 70% kes baru direkodkan dari wilayah Seoul yang menempatkan separuh daripada 52 juta penduduk negara itu. Pada Rabu lalu, pihak berkuasa telah melarang perhimpunan sosial lebih dari 4 orang di wilayah Seoul sehingga 3 Januari depan. Manakala gereja pula telah beralih ke upacara dalam talian atau berskala kecil selain pusat peranginan ski dan taman nasional telah ditutup di seluruh negara. Korea Selatan telah memperluas program ujian besar-besarannya dengan menyediakan ujian secara percuma di wilayah Seoul sehingga 3 Januari. Setakat ini lebih 118,000 ujian telah dilakukan sejak semalam. Arab Saudi membuka pusat vaksin COVID-19 di Jeddah sekaligus menjadi kemudahan inokulasi kedua di negara itu selepas Riyadh. Pusat itu dibuka di Terminal Selatan di lapangan terbang King Abdul Aziz yang direka bagi menampung kapasiti besar orang ramai secara teratur menerusi kemudahan 84 klinik dikendalikan kaki tangan dan pakar perubatan. Portal Arab News melaporkan pusat vaksin itu dijayakan dengan inisiatif pihak berkuasa penerbangan awam GAKA dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Terminal Selatan itu dipilih berdasarkan kriteria logistik dan paling penting kawasannya yang luas boleh menampung majoriti penduduk di Jeddah. Manakala pusat vaksin ketiga di negara itu pula dijangka akan dirasmikan di wilayah timur minggu depan. Menteri Kesihatan Taufik Al-Rabiah berkata, usaha membuka pusat vaksin akan dilancarkan ke seluruh wilayah dalam masa terdekat. Arab Saudi merekodkan lebih 361,000 kes jangkitan COVID-19 dengan lebih 6,000 kematian sejak ia mula dikesan di negara itu Mac lalu. Laporan sukan, keceriaan ketibaan Christmas serta menjelangnya Tahun Baru 2021 bertukar suram buat jurulatih pasukan bawah 19 tahun kebangsaan Brett Maloney sesulan menerima perkabaran mengecewakan malam semalam. Ia berikutan saingan Piala Dunia FIFA bawah 20 tahun yang menjadi sasaran terbesar dan impian untuk barisan kendaliannya beraksi secara merit buat julung kalinya terpaksa dibatalkan oleh Persekutuan Bola Sepak Dunia FIFA. Ianya bukan lagi perayaan Christmas yang menyeronokkan bagi Brett Maloney apabila penularan COVID-19 memberikan impak besar kepadanya tahun ini. Ini kali kedua sejak 2014 jurulatih berusia 48 tahun itu tidak dapat pulang bersama keluarga menyambut Christmas dan Tahun Baru di Sydney, Australia. Lantas kesempatan yang ada, Maloney meluangkan masa bersama pengurus pasukan bawah 19 tahun negara, Datuk Kamarul Arifin Muhammad Shahar. Tetapi yang lebih mengecewakan ialah mendapat berita Piala Dunia bawah 20 tahun 2021 di Indonesia yang disasarkan dan menjadi impian skuadnya sudah pun dibatalkan betul-betul pada malam Christmas.
The timing is a bit funny, but look, Christmas this year is a bit different for everybody around the world with the pandemic. So it's one of those things, and as I say, we have to accept it and move on. I mean, we still have big plans for this team. I believe they have a bright future, and they are the future of Malaysian football. So hopefully we can continue to work with them. Malaysia bermotivasi tinggi untuk mengambil bahagian kejuaraan AFC di Uzbekistan bulan Mac nanti yang menawarkan 4 pasukan di separuh akhir layak ke Piala Dunia bawah 20 tahun FIFA. Tetapi pengumuman yang dibuat semalam itu sememangnya mengecewakan dan menyentap semangat barisan negara dianggap memiliki peluang baik untuk mencipta sejarah. Kedua kejohanan ini memang masa impian untuk ke Piala Dunia dan saya yakin skuad ini boleh ke Piala Dunia, tapi bila kita menerima perkabaran ini kami akur kerana pandemik COVID-19 ini bukan perkara yang kita boleh pandang remeh. Pasukan kini menunggu perkembangan seterusnya daripada Konfederasi Bola Sepak Asia AFC berhubung status saingan serantau itu. Apapun, Brad tetap positif dan mengharapkan berita baik memandangkan pihaknya sudah merancang untuk mengumpulkan pemain menyertai latihan pusat awal Januari ini. Seterusnya, Liga Sepak Takraw STL terus rancak dengan pendahulu Liga Kuala Lumpur Tanda mengukuhkan cengkaman di kedudukan teratas selepas mencatat kemenangan ke-15 musim ini. Di Stadium Teti Wangsa hari ini, Kuala Lumpur Tanda menumpaskan pasukan bawahan Selangor Pistons dengan keputusan straight sets sekaligus menjadi satu-satunya pasukan yang masih tanpa kalah setakat ini. Membariskan Muhammad Syahir Rosdi di posisi tekong dan dibantu Muhammad Azlan Alias dan Amirul Zazwan Amir selaku apik kanan dan kiri, Kuala Lumpur Tanda suka dicabar Selangor Pistons. Selangor Pistons yang menampilkan tekong Zuhri Muhammad Zain, Amirul Syafiq Samsudin apik kanan dan Farhan Adam apik kiri hanya mampu memberikan cabaran sengit pada set pertama sebelum tewas tipis 21-19. Set kedua, Kuala Lumpur Tanda nyata semakin tangkas dan menyukarkan Selangor Pistons mengejar. Keputusan berakhir lebih mudah 21-11 untuk Tanda mengutip mata ke-30 mereka musim ini. Ini kekalahan ke-10 Selangor Pistons yang kini akur berada di tangga ke-8 Liga. Baiklah, terus duduk di rumah dengan menonton rancangan menarik yang disajikan. Jangan lupa amalkan penjarakan fizikal selain menggunakan pelitup muka ketika berada di tempat awam. Dan sebagai penutup tirai berita malam ini, kita saksikan sedikit sedutan filem pendek pertama Primeworks Studio dan Wow Animation berjudul Misi Juang yang akan disiarkan secara langsung jam 9.45 malam ini di YouTube rasmi Ejen Ali. Saya Hafizah Azmi. Assalamualaikum dan selamat malam.